Kemudian waktu bila Nabi suruh duduk dalam rumah? Waktu lebih kurang 20 minit sebelum maghrib dan 20 minit selepas maghrib. Nabi suruh duduk dalam rumah. Malaikat orang duduk sejid. Sebab apa tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam bila dan siap, ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, kepimpinan masyarakat, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita mendirikan solat fardu subuh secara berjemaah, dan insya-Allah kita berada seketika di dalam suatu majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disifatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadil jannah. Sebelum daripada itu, tuan-tuan sekalian, saya nak ajak tuan-tuan marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada sahabat saya yang baru kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada semalam, iaitu almarhum Ustaz Fadli Ibrahim yang diuruskan di masjid ini semalam. Kiraumil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan arwah Al-Fadil Ustaz ditempatkan di tempat orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala penak lelah beliau, segala jihad yang dilakukan sepanjang hidup beliau untuk agama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal soleh di sisi Allah taala. Saya nak nyatakan pada tuan-tuan yang saya menjadi saksi bahawa almarhum ni berpenak lelah. Dia mewakafkan diri dia, dia mewakafkan tubuh badan dia untuk buat kerja Allah, untuk buat kerja agama. Saya menjadi saksi, dan saya di antara orang yang dia selalu minta khidmat, bawa dia ke kuliah, bawa dia ke usrah dan sebagainya, dan dia tidak pernah berkira langsung soal duit dan sebagainya. Orang bagi dia terima, orang tak bagi dia senyap. Itulah apa yang pernah saya alami bersama dengan arwah semasa hidup beliau, semasa kami sama-sama berkhidmat di Pondok Anur suatu ketika dahulu. Baik tuan-tuan sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya nak sharekan dengan tuan-tuan
suatu tajuk yang dipetik daripada sebuah kitab yang berjudul Al-Munabbihat ala Isti'dad Yaumil Ma'ad, karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, iaitu tajuk yang diberi nama tiga tanda orang yang binasa. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, innama halaka man halaka qablakum bi thalathin khisalin bi fudulil kalami wa fudulit ta'ami wa fudulil manami. Artinya, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu itu binasa hanya lantaran tiga perkara. Yang pertama iaitu melampaui batas dalam bercakap. Yang kedua, melampaui batas di dalam makan. Dan yang ketiganya, terlalu banyak tidur. Percakapan disifatkan melampaui batas jika ianya membincangkan sesuatu yang tidak ada kebaikan dalam agama maupun dunia. Berlebih-lebihan dalam makan pula dapat berlaku dengan memakan makanan yang tidak membawa kepada beribadah. Berlebihan dalam tidur boleh ditafsirkan dengan tidurnya seorang itu bukan untuk beribadah, namun setakat berehat, melepaskan penat dan berbuat maksiat contohnya. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, tiga tanda orang yang binasa, iaitu tiga tanda orang yang mendapat kebinasaan. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Ibrahim An-Nakhai merupakan seorang tabi'in yang sempat hidup di zaman para sahabat, dan Ibrahim An-Nakhai juga merupakan perawi hadis dan juga salah seorang daripada ulama fiqh. Ini yang dimasukkan kepada Ibrahim An-Nakhai. Jadi dia kata, innama halaka man halaka qablakum bithalathin. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu itu binasa hanya lantaran tiga perkara. Orang sebelum kamu yang dimaksudkan di sini iaitulah orang-orang sebelum daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang zaman nabi-nabi yang terdahulu. Orang yang zaman Nabi terdahulu ni kebanyakannya daripada kalangan Bani Israel lah. Daripada kalangan Bani Israel. Jadi salah satu di antara perkara yang menyebabkan orang dulu ni jadi binasa, yang menyebabkan orang dulu-dulu ni jauh daripada agama, yang menyebabkan orang dulu-dulu ni jauh daripada Allah, yang menyebabkan orang dulu-dulu ni ditimpakan bala oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan orang dulu-dulu ni lebih kepada maksiat berbanding dengan ibadat. Di antara sebab-sebabnya, di antara salah satu daripada punca dan kesalahannya adalah dengan sebab tiga perkara ni. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya dikata bifudulil kalam. Yang pertama, terlalu banyak bercakap ataupun melampaui dalam bercakap. Bercakap ni salah, bercakap ni ada kalanya salah, ada kalanya tak salah. Ada kalanya disuruh, ada kalanya dilarang. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi sebut, man kasurat kalamuhu kasurat saqtuhu, wa man kasurat saqtuhu kasurat dhunubuhu, wa man kasurat dhunubuhu fannaru auladi. Nabi kata, siapa yang banyak cakap, maka banyaklah salah. Siapa yang banyak salah, maka banyaklah dosa. Siapa yang banyak dosa, maka nerakalah lebih utama bagi dia. Ini Nabi kata. Bukan saya menghukumkan orang banyak cakap ni masuk neraka tak. Ada orang kata pula, kerja syurga neraka ni bukan kerja ustaz. Syurga neraka ni bukan hak ustaz suka-suka boleh hukum orang masuk neraka, hukum orang masuk syurga tak. Bukan saya kata gitu, Nabi sebut. Nabi kata, siapa yang banyak cakap, maka banyak salah. Banyak cakap, hak yang dimasukkan di sini apa? Cakap benda yang tidak ada manfaat.
bercakap pada benda yang tidak ada faedah, bercakap pada benda yang orang kata banyak yang sia-sia. Kalau bahasa mudah kita ni, bahasa mudah zaman kita, bahasa mudah pada kita hari ni, jenis orang kuat sembang. Jenis orang kuat sembang. Kalau sembang kok gegar kedai kopi. Nampak kalau apa nama ni, budak-budak zaman ni dia kata dia punya sembang gajah pun boleh terbang. Itu istilah itulah makna nak khabar banyaknya cakap, banyaknya sembang, tetapi benda yang dia cakap, benda yang dia khabar, benda yang tobik daripada mulut dia ni, satu apa pun tidak mendatangkan manfaat, sama ada manfaat tu pada manfaat dunia ataupun manfaat tu pada manfaat akhirat. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebut, Nabi khabar apa nama ni, di antara ciri orang yang beriman, Nabi sebut, Nabi kata falyaqul khaira aw liyasmut, maka hendaklah dia bercakap, dia berkata sesuatu perkara yang baik ataupun dia diam. Kalau tidak ada benda yang bermanfaat, kalau tidak ada benda yang berfaedah untuk dia perkatakan, untuk dia bercakap, untuk dia sembangkan, auliyasmu, maka lebih baik dia diam. Batu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali buat perumpamaan, kata Sayyidina Ali, sekiranya berkata-kata itu nilai dia perak, maka diam itu nilainya adalah emas. Maknanya apa? Maknanya ada ketikanya diam ni lebih baik daripada bercakap. Diam ni lebih baik daripada bercakap. Sekiranya benda yang nak dicakap tu tidak ada manfaat dan tidak ada kebaikan, lebih baik diam. Lebih baik diam. Tapi kalau pada sampai ketika bila mana tiba pada situasi, bila mana tiba pada saatnya perlukan pada berkata-kata, maka kena bercakap. Sebagai contoh dalam apa nama ni, dalam bab dakwah sebagai contoh, dalam bab ilmu sebagai contoh. Dalam bab ilmu tak dapat tidak mesti kena bercakap. Dalam bab mengajak orang kepada benda yang baik dan juga cegah kepada perkara yang mungkar, maka tak dapat tidak mesti kena bercakap. Sebab dalam bab cegah mungkar ni Nabi sebut dengan 3 cara. Nabi kata marra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Nabi kata siapa yang tengok kemungkaran, maka hendaklah dia cegah kemungkaran itu dengan tangan, yakni dengan kekuasaan yang dimiliki. Maka wajib cegah kemungkaran tu dengan kuasa. Jika dia ada kuasa, dia ada kemampuan dari sudut kekuasaan, maka wajib dia cegah perkara mungkar tu dengan kekuasaan. Hak pertama, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tak ada kuasa, dia tak mampu nak cegah kemungkaran tu dengan kuasa, dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan sebab dia tak ada kuasa, maka wajib dia cegah kemungkaran itu dengan perkataan, dengan lisan. Maka pada ketika tu wajib dah bercakap. Walaupun dia ni jenis orang tak suka bercakap, tapi bila tengok kemungkaran yang berlaku depan mata, maka wajib dia kena cegah kemungkaran itu dengan perkataan. Nanti orang kata, ustaz nanti jatuh ngopak pula kayak gini. Tengok orang tu buat salah, ada ketikanya, ada kalanya bila kita nak cegah perkara mungkar, tapi terkadang jadi suatu bentuk yang mengumpat. Nampak? Contohnya gini, benda tu mungkar dan kemungkaran tu akibat dia kena kepada seseorang, maka kita nak selamatkan seseorang dengan cara cegah kemungkaran tu dengan perkataan kita. Terkadang kita nampak seolah-olahnya macam jadi suatu bahan umpatan. Tak faham? Baik, contohnya ginilah, anak jiran kita, ada orang mari nitok lah, nak kahwin. Anak jiran kita puang, ada orang mari nitok nak pinang anak dia, nak nikah, nak kahwin dengan anak dia.
Nak, jadi kita kenal hak lelaki ni, tahu dah hak lelaki ni pasang jenis lagu mana. Nah, baik ke dak, buruk ke dak, jahat ke dak, molek ke dak, kita tahu pasang dia lagu mana. Nak, jadi pun kita khabar dia, orang tu hari rumah mu buat kenapa? Oh, dia kata mari ngisi anak aku. Dah tu, terima lah, insya-Allah bulan depan ni kira tunang lah. Kita pun khabar, aku kenal lelaki yang kenal lelaki tu dah ayah lah. Dah ayah terima lah pinangan dia. Berapa? Bak dia tu bukan kerja molek, dia khabar mu, dia kerja mana? Oh, dia khabar aku yang nega. Nega kenapa? Nega buah. Dah, bukan nega buah. Dah, nega dadah. Contoh ni. Contoh lah ni. Jangan marah pula. Nega dadah. Dah mau tahu mana dia nega dadah? Dah aku ambil sama dengan dia. Contohlah ni. Nampak? Maknanya benda tu mungkar, perkara mungkar yang dilakukan. Jadi kita cegah untuk selamatkan pihak ketiga daripada terkena akibat daripada kemungkaran tersebut. Maknanya kita cerita dah keburukan orang tu nampak sebagai ngupak, bukan nampak sebagai ngupak, dah memang ngupak dah benarnya. Dah memang jadi bahan ngupak, tetapi ngupak pada waktu tu, ngupak pada waktu tu diwajibkan. Ia dah jadi dosa dah. Dia jadi dosa. Dia kalau hak dosa ni kita senyap. Senyap. Tokel dadah mina anak dia. Ya latak biar. Dia dapat nak tokel dadah. Esok boleh tahu pantang muka. Nampak? Kalau gitu, tu sungguh salah. Tu sungguh dosa. Pasal apa? Sebab kita tak cegah. Sedangkan kita ada kemampuan. Kemampuan dari sudut mana? Kemampuan dari sudut kata-kata. Kemampuan dari sudut lisan kita. Tetapi kita diam. Kita zik mulut kita untuk meletakkan sesuatu kebaikan, untuk mencegah sesuatu kemungkaran ataupun kejahatan. Maka pada ketika tu tuan-tuan sekalian wajib kita bersuara. Walaupun kita tengok di sana macam ada ngupak, dah jadi suatu umpak, tetapi ngumpak tu tidak bersalah pada syarak, yang salah kalau kita diam. Nampak? Tu boleh dan disuruh untuk kita bercakap. Begitu juga dalam soal ilmu. Dalam soal ilmu disuruh kita bercakap. Untuk mana? Untuk orang yang mengajar dan untuk orang yang belajar. Untuk orang yang belajar disuruh berkata. Mana berkata? Iaitu bertanya. Tetapi bertanya tu biarlah dengan cara yang beradab. Adab kita nak tanya ketika mana kita mengaji, nak tanya, yang pertama minta izin dulu, ataupun ketika mana dibuka kepada kita ruang untuk kita bersoal jawab. Ada setengah orang ustaz tengah mengajar debar dia nyaput celuh. Dia nyaput celuh ni suatu kesalahan, dia suatu cara dan suatu perbuatan yang tidak beradab. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata dia wa fudulit ta'am. Yang keduanya, kebinasaan yang kedua iaitu melampaui batas dalam makan. Yang pertama tadi melampaui batas dalam bercakap, melampaui batas dalam berkata-kata. Kebinasaan yang kedua iaitu melampaui batas dalam bab makan. Makan pun salah, makan tak salah, tetapi ada pada ketikanya boleh membawa kepada kesalahan. Yang mana salah? Yang pertamanya bila mana kita makan sesuatu perkara daripada sumber yang haram ataupun daripada sumber yang syubhah. Nak makan boleh, nak cari makan boleh. Tetapi janganlah kita makan suatu benda yang haram dan syubhah, dan jangan kita cari makan melalui sumber yang haram ataupun sumber yang syubhah. Pasal apa? Sebab dua ni dicegah dan dilarang oleh Nabi SAW. Nabi kata, innal halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun. Nabi kata sesungguhnya yang halal tu jelas, yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan yang haram duduk tengah-tengah benda yang meragukan. Yang meragukan ni dikatakan syubhat. Syubhat ni Nabi suruh tinggal, Nabi suruh jauh. Pasal apa? Sebab tak tahu status pada perkara tersebut yang sebenar. Yang haram ni memanglah Nabi suruh jauh awal-awal lagi dah.
Batu Nabi bagi amaran kepada kita, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, daripada sumber makanan yang haram, kata Nabi, fannaru aula bih, maka nerakalah lebih utama bagi dia. Sebab tu melampaui batas dalam bab makanan ni, yang pertama maksud dia iaitu tak peduli tentang status ataupun tentang halal ataupun haram daripada zat makanan itu ataupun daripada sumber makanan itu, tak cara. Yang penting boleh syoru sepedek sudah. Yang penting boleh makan sudah. Ke halal ke haram ke duk main kira halal haram sok mula ni padang kata dak boleh buat kerja buat dia main kira halal haram dak boleh buat kerja buat kita, dak boleh makan kita, dah apa pula dolar ni haram lagi. Dak halal banyak mu saja ambil haram siapa suruh. Dia gitu tu hak pertama. Yang kedua, melampaui batas dalam makan ni macam mana? Iaitu makan secara berlebih-lebihan. Makan secara berlebih-lebihan sehingga mendatangkan akibat yang tidak baik kepada tubuh badan itu. Itu pun dikira sebagai melampaui batas dalam makanan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam Islam diajar kepada kita pada bab makan. Nabi SAW sendiri ajar kita dalam bab makan. Antaranya apa? Hak masyhur. Nabi kata yang masyhur yang pertama, Nabi kata makan masa lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini minoriti je hak yang duk amal. Majoritinya makan masa lapar, tak berhenti selagi tak kenyang. Tu hak yang banyak orang kita amal. Tu hak yang macam-macam mari nyakit. Pasal apa? Sebab pada perut ni tak balance. Sedangkan Nabi buat gitu tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya, kebaikannya ada keseimbangan dalam badan kita. Sebab dalam badan kita perlukan tiga perkara pada tiga tempat dalam badan. Pertama perlukan tempat untuk air, dua tempat untuk angin, tiga tempat untuk makanan. Tapi kalau lebih salah satu, dia jadi tak balance. Bila jadi tak balance itulah yang kadang-kadang boleh mendatangkan penyakit. Makan benda ni tak boleh, makan benda ni sakit kat ni, makan benda ni sakit kat ni, makan benda ni sakit kat ni. Dia jadi tak balance. Itu kata saya tak boleh makan benda ni, sebab apa? Angin. Tak boleh makan labu ni, sebab apa? Angin. Jangan labu sunnah. Sunnah. Saya tak boleh makan kambing, sebab apa? Darah tinggi. Jangan Nabi makan kambing. Sunnah Nabi. Kita tak boleh makan kambing. Lepas tu kita salah ke kambing. Kambing ni dah acara kambing dulu. Kambing dulu banyak zat. Dah kambing ni banyak penyakit. Bukan kambing tu banyak penyakit. Tubuh kita tu bermasalah. Pasal apa bermasalah? Sebab daripada awal lagi cara permakanan kita ni tidak ikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Pertama. Yang keduanya kita tengok Nabi ajar cara makan macam mana. Nabi kata apa benda ni masyhur dalam hadis kan. Nabi kata samillah wa kul biyamin. Kita tengok benda tu remeh je. Benda yang remeh, benda yang simple, dan Nabi sebut benda tu asalnya kepada budak. Kepada seorang budak, pada seorang kanak-kanak, kita nampak remeh. Sebab masa Nabi nak makan dekat masjid, mari budak nak ambil makanan. Nak ambil makanan depan Nabi. Kalau kita ambak dah. Kalau zaman kita ambak dah. Ayo budak, makan mana? Itu zaman kita. Tapi Nabi dah hamba. Tapi Nabi bagi suatu ilmu pula. Pada satu sudutnya, kita tengok Nabi tegur, Nabi ajar budak tu. Tapi secara umumnya, bukan Nabi ajar budak tu seorang. Nabi ajar seluruh umat Nabi SAW. Kenapa? Nabi apa? Nabi kata, samillah. Sebut nama Allah. Wakul biyaminih. Dan makanlah dengan tangan kanan. Benda simple lah tuan-tuan. Kalau kita tak buat apa, tak ada sebenarnya. Tetapi hilang barakah.
Pasal apa hilang barakah? Sebab benda tu Nabi suruh. Nabi kata samillah, sebut nama Allah. Iaitu dengan lafaz bismillah. Paling kurang bismillah. Kalau bismi saja tak jadi. Nak makan bismi, nak makan nasi baca bismi. Dengan nama apa dia? Tapi waktu paling kurang bismillah dengan nama Allah. Waktu Nabi kata samillah, sebut nama Allah. Wa kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kanan. Dua benda yang simple tetapi manfaat dia besar. Mana? Mendatangkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hari ni mungkin kemungkinan hilang keberkatan ataupun dapat sedikit keberkatan. Pasal apa? Sebab mungkin kita nak akan doa bismillah, mungkin dan pula makan dengan tangan kiri. Orang kata, ustaz, kita kan kidal, kita lagi pun kita makan dengan sudu, bukan makan dengan tangan. Kita makan dengan sudu, bukan dengan tangan. Kita makan nasi, makan mie, makan lencok, cikecok, semua makan dengan sudu, tak ada makan dengan tangan. Betul dah, tapi kita pegang sudu yang suap makanan tu tangan kiri ke tangan kanan. Wakul biyamini, makan dengan tangan kanan. Sama ada kita pegang makanan tu direct dengan tangan, ataupun kita ambil makanan itu melalui suatu alat. Maka alat itu hendaklah kita pegang dengan tangan kanan, barulah ada barakah. Melainkan tangan kanan kita putus, bahan di meriam buluh. Tak ada tangan sebelah, ada tangan kiri tu tak ada arah lah. Tak ada arah lah, tak boleh buat apa. Ini syahat wala ada, maka peganglah dengan tangan kanan. Itu hak yang kedua yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang dikatakan melampaui batas, melampaui batas dalam makanan ini. Kenapa? Iaitu apa benda ni? Kita makan bukan untuk beribadat. Maknanya makan untuk ikut nafsu. Makan kerana nafsu. Bila makan kerana nafsu, bukan makan kerana untuk mendapatkan sedikit tenaga untuk beribadat, maka benda tu dikira sebagai melampaui batas. Kemudiannya yang ketiga, kata dia wa fudulil manam, iaitu terlalu banyak tidur. Perkara yang menyebabkan umat terdahulu binasa, dan hari ni pun ramai juga yang jadi binasa dengan sebab apa? Dengan sebab terlalu banyak tidur. Terlalu banyak tidur ni pun terkadang membawa kepada kebinasaan. Bab tidur ni pun dalam Islam diajar kepada kita. Nabi SAW pun ajar kepada kita. Mana tempat yang boleh tidur, mana tempat yang dilarang tidur, mana waktu yang boleh tidur, mana waktu yang dilarang tidur. Sebagai contoh, waktu sekarang, waktu fajar, waktu subuh, waktu syuruk, waktu isyraq, waktu duha, di antara waktu yang dicegah pada kita untuk tidur. Walaupun tak haram kalau kita tidur, tak berdosa kalau kita tidur, tapi tidak dibenarkan pada kita tidur. Sebab apa? Sebab waktu-waktu ni rezeki sedang mencurah-curah. Waktu disuruh kita tidur waktu mana? Waktu matahari tegak. Waktu terik, matahari terik. Waktu yang dikatakan waktu qailulah, lebih kurang waktu pukul 12 tengah hari membawa kepada hampir kepada zuhur. Waktu tu waktu yang disuruh kita duduk dalam rumah, dan waktu yang disuruh kita tidur. Tidur dengan niat untuk bangun tahajud pada malam nanti, pada tengah malam kadang. Maka tidur waktu tu hukum dia adalah sunat. Sunat tidur waktu tu, dan Nabi suruh kita duduk dalam rumah pada ketika tu. Tuan-tuan, Nabi suruh duduk dalam rumah pada beberapa tempat. Yang pertama pada waktu tu, waktu qailulah, waktu tengah hari, waktu tahrim, waktu yang dilarang untuk kita semayang. Tidak ada semayang waktu tu sebelum zuhur. Habis waktu duha, tahrim, baru zuhur. Waktu tu waktu tak boleh semayang. Waktu yang Nabi suruh kita duduk dalam rumah.
Kemudian waktu bila Nabi suruh duduk dalam rumah? Waktu lebih kurang 20 minit sebelum maghrib dan 20 minit selepas maghrib. Nabi suruh duduk dalam rumah. Malaikat orang duduk sejid. Sebab apa tuan-tuan? Ya, sebab 3 waktu ni di antara waktu jin syaitan iblis sedang berkeliaran. 3 waktu ni. 3 waktu ni adalah waktu jin syaitan iblis sedang meningkatkan daya kuasa dia. 3 waktu ni adalah 3 waktu yang pengamal-pengamal ilmu hitam, pengamal ahli sihir dan seumpamanya dia orang kata dia mengamalkan amalan dia, perbuatan dia ataupun melaksanakan tugasan dia untuk menyihir seseorang. Waktu ni dia tak buat waktu tengah malam. Kita ingat dia waktu tengah malam dah. Sebenarnya waktu mujarab pada dia waktu tengah hari. Waktu yang mujarab bagi dia, waktu mustajab bagi dia. Masa tu iblis syaitan ni tengah tarik power, tengah tarik kuasa. Waktu tu disuruh kita duduk dalam rumah dan disunatkan kita tidur dengan niat untuk kita bangun qiyam ataupun bangun tahajud pada tengah malam. Waktu lepas asar ada beberapa hadis tetapi ditarjihkan sebagai dhaif. Tak apalah. Hadis yang dhaif. Dilarang kita tidur pada waktu selepas asar. Tapi kita banyak orang tidur pas asar, balik kerja tidur. Tapi saya tak tahu sini lah. Don't want gana stay tertidur lain. Tertidur lain. Tengah duduk rehat, duduk terlelap, itu lain. Itu bila sebut je dikidak sengaja tu. Ini saja memang sengeleng. Tidur je tu sengeleng. Tu saja tidur. Dan ada yang kata tidur selepas asar ni hukum dia makruh. Dan memang dari sudut kesihatan pun memang ia jadi tak comel. Memang jadi tak comel bila mana kita tidur selepas asar sebab dia akan melemahkan sistem dalaman pada tubuh badan kita. Dan pula tidur yang dianjurkan pada Islam, dalam Islam tidur yang dianjurkan pada oleh syarak berapa jam tidur? Kita biasa tidur berapa jam? Kalau kita tengok pada satu sudut, tidur yang terbaik kata dia adalah tidur selama 8 jam. Sebenarnya dalam Islam bukan 8 jam. Dalam Islam lebih kurang 5 jam. 4 ke 5 jam dia. Itu tidur yang terbaik. Tidur yang terbaik. Nampak? Cuba tuan-tuan kira kalau kita tidur pukul 10 malam, 5 jam sampai pukul berapa? Pukul 3. Pukul 3 tak? Pukul 3 pagi. 3 pagi tu waktu apa? Waktu yang paling mustajab. Waktu yang dikatakan sepertiga malam untuk kita bangun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidur yang terbaik. Tidur yang terbaik yang dianjurkan oleh Islam. Tidur yang mungkin dikatakan sebagai tidur yang dikira sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan 3 perkara ni dapat dapat kita ambil manfaat bersama dan dapat kita amalkan bersama insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu tuan-tuan sekalian tazkirah ataupun kuliah subuh kita yang ringkas pada pagi ni. Mudah-mudahan ada ruang, ada waktu dapat kita bersama-sama dan dapat kita bincangkan tentang tajuk-tajuk yang lain pula insya-Allah. Jadi seperti biasalah tuan-tuan sekalian, sebelum saya akhiri majlis, saya nak lancarkan sumbangan tabung derma yang saya bawa tu, tabung fisabilillah. Kalau bolehlah salah seorang tolong letak kat bahagian muslimat lah, kalau muslimat ada. Bak muslimat pun dia kata kalau boleh letak kat dia kata bak dia pun nak buat sumbangan juga. Mudah-mudahan sumbangan ni dikira sebagai satu amal jariah dan dikira sebagai salah satu daripada semayan benih untuk hasilnya dapat kita rasai ketika mana kita berada di
kita berada di akhirat esok insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.